Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bentangkan satu pembentangan yang bertajuk isu semasa kesihatan. Sebelum itu saya nak memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Syahmi bin Kibul. Sebelum kita bergerak dengan lebih jauh, saya nak tanya dulu, apakah kaitan budaya dan isu kesihatan yang berlaku sekarang? Seperti yang kita dapat lihat, sebenarnya budaya ini amat berkait dengan isu kesihatan yang berlaku. Apa yang kita buat akan membawa kepada isu kesihatan. Jadi hari ini kita akan kupas apakah kaitan budaya-budaya masyarakat Malaysia yang boleh menyumbang kepada isu kesihatan yang berlaku sekarang. Jom. Antara contoh budaya yang boleh menyumbang kepada isu kesihatan ialah budaya merokok. Apakah itu merokok? Merokok ni adalah menghisap dan menghembuskan asap tembakau yang melalui paru dan kita punya saluran pernafasan. Di Malaysia, budaya merokok ni sangat kritikal. Ada data menunjukkan bahawa merokok ni berlaku di setiap lapisan masyarakat. Kanak-kanak, remaja, dewasa dan golongan tua. Yang paling membimbangkan ialah banyak isu-isu salah laku disiplin dalam kalangan murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi isu merokok ni amat perlu ditangani kerana boleh menyumbang kepada isu kesihatan yang amat membahayakan. Jom kita lihat apakah isu kesihatan yang berlaku akibat daripada budaya merokok. Let's go! Isu yang berlaku akibat budaya merokok ialah kita akan terdedah kepada penyakit kronik ataupun penyakit kritikal. Sebab apa kita terdedah? Sebab bila kita merokok, kita akan merendahkan sistem imuniti badan kita sekaligus memudahkan kita untuk dijangkiti. Antara contoh-contoh penyakit kronik ialah kanser paru-paru dan COPD. Apakah itu COPD? COPD adalah penyakit yang berlaku akibat sistem imuniti badan yang rendah dan kita terkena jangkitan kuman. Okey, kenapa saya beritahu kita terdedah kepada sakit kritikal? Okey, sebab data kematian kanser paru-paru menunjukkan 70% hingga 80% pesakit kanser paru-paru yang meninggal dunia adalah dalam kalangan perokok. Maksudnya kat sini, bila kita merokok dan menghidap kanser paru-paru, keboleh rawatan tu kurang. Berbeza dengan orang yang tak menghisap rokok. Orang yang menghisap rokok, keboleh rawatan dia rendah. Orang yang tidak menghisap rokok, keboleh rawatan dia tinggi. Dekat situ kita boleh tengok apakah kesan buruk akibat daripada budaya merokok. Jom kita tengok yang seterusnya. Seterusnya kita akan lihat bagaimana nak merawat, nak mencegah budaya merokok ini yang boleh menyumbangkan kepada isu kesihatan iaitu penyakit kritikal. Jadi yang pertama cadangan saya ialah golongan perokok aktif boleh join kaunseling secara berkumpulan. Okay, sebab apa saya pilih kaunseling secara berkumpulan? Okey, bila kita join kaunseling secara berkumpulan, dia punya surrounding tu atau apa persekitaran tu adalah orang-orang yang menghisap rokok ataupun perokok aktif. Kemudian dia bukan setakat perokok aktif, dia pun bercita-cita untuk berhenti merokok. Bila sekeliling kita bercita-cita nak berhenti merokok, dia boleh datangkan positive vibe yang boleh jadikan kita ni lebih bermotivasi ataupun lebih bersungguh-sungguh untuk berhenti merokok. Daripada situ kita dapat faedah kaunseling berkumpulan. Seterusnya, nak mencegah, kita mencegah daripada awal. Maksudnya kita mencegah sejak dari kecil lagi. Jadi saya sebagai seorang guru akan mendedahkan kepada murid-murid saya sama ada secara informal ataupun formal berkaitan tentang kesan buruk merokok. Macam mana saya nak sampaikan secara formal? Kalau secara formal, saya akan selitkan ataupun membuat elemen merentas kurikulum dalam pedagogi ataupun PDP saya berkaitan dengan kesan buruk merokok. Kalau secara informal, saya akan sampaikan melalui komunikasi ataupun melalui perbualan bersama murid-murid. Itu saja cara untuk mencegah dan merawat budaya merokok yang boleh menyumbang kepada isu penyakit kritikal iaitu COPD dan kanser paru-paru. Jom kita tengok seterusnya. Budaya barisan makanan juga merupakan salah satu
penyumbang kepada isu kesihatan yang berlaku di Malaysia. Kita tahu di Malaysia ni kita ada pelbagai kaum, jadi kita akan ada pelbagai makanan. Contohnya kita ada roti canai, kita ada nasi lemak, kita ada yong tofu. Sedap semua tu. Tapi bila terlalu banyak makanan yang sedap, rakyat Malaysia ni menjadi leka dan tak mengamalkan makanan yang seimbang. Sebab rakyat Malaysia ni, kalau kita tengoklah secara kasar daripada di kedai-kedai makan, rakyat Malaysia ni dia lebih mementingkan keenakan ketika makan berbanding makanan yang sihat. Sebab kita tahu makanan sihat ni dia punya rasa tu biasa-biasa je. Contohnya nasi goreng mesti tawar sikit. Kalau yang enak nasi goreng ni masing-masing macam tu. Sebab tu lah saya beritahu tadi, variasi makanan yang pelbagai di Malaysia ni ataupun budaya variasi makanan ni sebenarnya salah satu penyumbang ataupun faktor yang boleh menyumbang kepada isu kesihatan untuk berlaku di Malaysia. Jadi kita akan tengok apakah isu kesihatan yang berlaku daripada variasi makanan ni. Jom. Antara isu kesihatan yang berlaku akibat budaya variasi makanan yang enak-enak ni ialah kadar peningkatan obesiti semakin meningkat. Tahun demi tahun, kadar obesiti tu makin lama makin meningkat. Tiada menunjukkan penurunan. Lebih-lebih lagi waktu pandemik ni. Lagi orang senang nak dapat makanan. Okey. Data terkini menunjukkan 1 daripada 2 rakyat Malaysia mempunyai berat badan berlebihan. Nampak tak? 1/2 tu maksudnya 50% daripada populasi rakyat Malaysia menghidap obesiti ataupun berat badan berlebihan. Data menunjukkan amat membimbangkan. Jadi langkah-langkah pencegahan perlu diamalkan supaya kadar obesiti ni tak terus meningkat sehingga pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi jom kita lihat apakah cadangan saya untuk menangani isu kesihatan obesiti. Jom. Antara cara untuk kita nak mengelakkan kadar peningkatan obesiti ini semakin meningkat ialah kita perlu menggalakkan masyarakat Malaysia untuk mengamalkan amalan pemakanan yang seimbang. Macam mana kita nak menggalakkan masyarakat Malaysia ni amalkan pemakanan yang seimbang? Kita kena bermula daripada dasar, iaitu murid-murid di sekolah. Melalui pendidikan, kita sebenarnya boleh menggalakkan murid-murid untuk mengamalkan amalan pemakanan seimbang. Macam mana kita nak galakkan? Melalui proses PDP. Dalam proses PDP, kita boleh menyerap elemen bertas kurikulum ataupun menyelitkan elemen bertas kurikulum berkaitan dengan amalan pemakanan sihat. Tidak kisahlah PDP itu adalah bahasa Melayu ataupun pendidikan semani, kita masih boleh terapkan elemen bertas kurikulum berkaitan dengan amalan pemakanan sihat. Seterusnya, cadangan saya untuk menggalakkan amalan pemakanan seimbang dalam masyarakat Malaysia ni, menu-menu di kantin tu boleh disediakan mengikut pinggan sihat Malaysia yang disarankan oleh KKM. Sebab apa? Sebab murid-murid ni dia lebih banyak meluangkan masa di sekolah. Jadi sudah pastinya mereka akan lebih banyak makan di sekolah. Okey. Menurut teori behaviorist, iaitu teori pelaziman, bila seseorang murid tu dah terlazimi dengan satu perkara yang biasa, dia akan gemar dengan benda tu. Sebab tu bila dia selalu makan mengikut pinggan makanan yang sihat di sekolah, maka di rumah pun dia akan mengamalkan cara pemakanan yang serupa. Sebab itulah kita kena gunakan menu-menu yang mengimplementasikan pinggan sihat Malaysia, supaya di rumah nanti dia boleh mengamalkan cara pemakanan yang sama. Itu jom kita tengok budaya-budaya yang seterusnya. Seterusnya adalah budaya gaya hidup sendiri. Sebelum ini kita baru selesai fasa-fasa pandemik COVID-19, iaitu PKP. Kita tahu sepanjang PKP ni kita perlu duduk di rumah ataupun kekal di rumah. Disebabkan PKP ataupun pandemik COVID-19 ni, rakyat Malaysia banyak telah mengamalkan gaya hidup sedentari. Apakah itu gaya hidup sedentari? Gaya hidup sedentari ni maksudnya gaya yang tidak aktif. Kita tidak mengamalkan senaman,
kita menghabiskan masa tanpa membuat apa-apa pergerakan. Maksudnya, mungkin kita bermain game saja, mungkin kita menonton TV saja tanpa membuat senaman. Itulah gaya hidup sedentary ataupun budaya hidup sedentary. Budaya hidup sedentary ni amat boleh menyumbangkan kepada isu kesihatan untuk berlaku di Malaysia. Jom kita tengok apakah isu kesihatan yang berlaku akibat daripada budaya gaya hidup sedentary ni. Jom. Antara isu kesihatan yang berlaku akibat gaya hidup sedentary ini ialah berlakunya penyakit hypokinetik. Apakah itu penyakit hypokinetik? Hypokinetik adalah penyakit yang berhubung dengan seseorang kerana kurang bergerak ataupun inactivity. Maksudnya dia kurang membuat aktiviti. Dia suka baring sahaja, suka duduk sahaja atau suka tak buat apa-apa. Itulah contoh faktor-faktor penyakit hypokinetik lah. Orang tu kurang bergerak. Jadi apakah contoh-contoh penyakit hypokinetik? Salah satunya berkaitan dengan kardiovaskular, iaitu sakit jantung. Kemudian stres. Tekanan ni pun salah satu penyakit hypokinetik. Yang ketiga, hipertensi. Apa itu hipertensi? Iaitu darah tinggi. Yang kemudian diabetes. Itulah contoh-contoh penyakit hyperkinetik. Kalau kita tengok data-data yang terkini yang disediakan oleh KKM, penyakit hyperkinetik ni makin lama kadar peningkatan dia makin tinggi. Daripada situ kita dapat tahu sebenarnya gaya hidup sedentary ni memang telah diamalkan oleh masyarakat Malaysia sepanjang PKP ini. Jadi gaya hidup sedentary ni perlu diubah kepada gaya hidup yang lebih sihat supaya kita dapat mengelakkan daripada kadar peningkatan penyakit hypokinetik ni makin lama makin meningkat. Jom kita tengok macam mana kita nak ubah gaya hidup sedentary kepada gaya hidup yang lebih sihat. Bagaimanakah caranya untuk mengubah gaya hidup sedentary kepada gaya hidup yang lebih sihat? Di sini saya ada mencanangkan beberapa usaha yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan. Antara usaha yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan ialah dengan menganjurkan larian visual. Sebab apa? Sebab sepanjang pandemik ni kita tak boleh buat mass gathering. Jadi larian visual ni orang kata yang paling relevan. Pada masa kini banyak apps berkaitan larian yang boleh digunakan. Jadi kita nak menganjurkan visual run tu sangat realistik. Kenapa kita kena anjurkan visual run ni? Sebab kita tahu kalau visual run ni dia mesti ada hadiah. Kemudian melalui penganjuran program visual run ni, kita boleh memotivasikan rakyat Malaysia untuk kekal aktif dan kekal sihat. Yang kedua, mungkin kerajaan boleh menyediakan channel YouTube dan membuat konten-konten berkaitan dengan senaman fizikal ataupun panduan untuk hidup yang gaya hidup yang lebih sihat. Sebab rakyat Malaysia ni sebenarnya bukanlah seorang yang pemalas, tapi bagi saya mungkin mereka tiada pengetahuan berkaitan dengan cara untuk bersenam atau melakukan aktiviti fizikal di rumah. Jadi daripada situ, dengan adanya konten-konten daripada pihak kerajaan melalui laman YouTube tentang cara untuk beraktiviti fizikal di rumah, mungkin rakyat Malaysia dapat mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat walaupun berada di rumah sepanjang PKP. Itu sahaja. Sekian daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum. Bye.